Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah video yang pertama untuk siri video tutorial cara-cara nak pasang sistem kuasa solar. Bermula dengan sistem yang kecil sampailah sistem kuasa solar off-grid dan juga sistem hybrid. Semuanya saya akan share dalam siri video kali ini. Dan untuk video yang pertama ni, kita mulakan dulu tentang inverter ataupun solar power inverter. Troli ini selalunya saya gunakan untuk test peralatan solar. Kalau saya nak test bateri, saya nak test inverter, nak test solar charge controller, saya akan pasangkan kat sini untuk testing. Apa yang saya amalkan sebelum pemasangan sistem solar dekat rumah kebun, semua peralatan saya akan test dulu. Kita akan test bateri, kita akan test inverter dan kita akan pastikan semuanya berada dalam keadaan baik, baru kita bawa untuk buat pemasangan. Kita tak nak nanti bila dah sampai dekat tempat kita nak pasang, peralatan kita rosak. Jadi memang sangat penting untuk saya buat test dulu. Dan testing ni kadang-kadang ambil masa yang agak panjang. Kadang ambil masa lebih daripada 1 hari. Jadi saya pasangkan semuanya dekat troli ni. Lebih mudahlah waktu malam kita boleh bawa masuk. Sebab troli ni ada roda dan peralatan kita nak test pun bateri berat, inverter pun berat. Jadi gunakan troli ni lebih mudahlah. Dan sebenarnya benda ni bukanlah benda baru. Dekat luar negara ramai orang yang set up sistem kuasa solar dekat hand troli macam ni. Jadi mudahlah, boleh jadikan sebagai mobile power lah. Kalau tuan-tuan nak buat troli ni pun mudah. Troli ni saya beli online dekat Shopee. Kemudian saya pasangkan dengan plywood. Saya gunakan plywood 12mm. Dan saya gunakan ini clamp untuk pipe. Kita skrukan saja dekat plywood tu. Simple. Roda memang dah terpasang dah. Untuk bahagian hadapan saya gunakan plywood yang sama. Plywood 12mm. Cuma saya letakkan double. Dan antara kedua plywood ni saya letakkan skru. Kita pasangkan air bracket. Supaya lebih kukuh lah. Dan dekat bawah troli ni ada besi. Jadi kekuatan yang dipegang dari bahagian bawah ni dekat besi. Plywood ni hanya sebagai pelapik saja. Bagi tuan-tuan yang baru jumpa channel ni ataupun ni adalah video pertama tuan-tuan tentang sistem kuasa solar. Sebenarnya sebelum ni saya pernah buat banyak video tentang sistem kuasa solar ni. Daripada sistem yang kecil, kemudian portable power station dan sampailah pemasangan sistem solar hybrid dekat rumah kebun. Tapi untuk kali ni ada kelainan sikit. Saya akan cuba gunakan pendekatan yang berbeza untuk share dengan tuan-tuan macam mana cara nak pasang sistem kuasa solar ni. Tapi dari segi teori, dari segi pengiraan masih lagi sama. Cuma pendekatan yang saya gunakan ataupun cara untuk saya sampaikan ni, saya akan buat perubahan sikit supaya lebih mudah untuk tuan-tuan faham. Sebab kadang-kadang kita punya background tak sama. Ada setengah orang dia mudah nak faham, ada orang susah sikit nak faham. Jadi saya cuba cari kaedah yang lebih mudah untuk difahami. Peralatan pertama yang saya nak share dengan tuan-tuan hari ini adalah inverter. Fungsi inverter ni dalam sistem kuasa solar adalah untuk invert power daripada bateri kepada power AC 230V sama dengan power yang kita dapat daripada TNB dekat dalam rumah kita untuk hidupkan peti ais, untuk hidupkan lampu, kipas angin, TV semua tu. Itu adalah AC 230V. Dalam solar ni kita gunakan inverter untuk ambil power daripada bateri tukar menjadi AC 230V. Pernah juga ada orang tanya, "Bang, kat rumah saya ada aircon tapi aircon saya tu aircon lama, tak ada inverter. Boleh tak saya ambil inverter ni pasang dekat aircon saya?" Okey, cerita dia macam ni tuan-tuan. Nama dia sama, inverter. Ini inverter, dekat aircon pun inverter. Tapi sebenarnya inverter tu adalah term yang digunakan. Sebagai contoh, okey, kata tuan-tuan pernah pergi scuba diving. Yang kita pasang dekat mulut kita tu, yang tu kita panggil regulator. Dalam elektronik pun kita ada regulator, tapi benda yang tak sama. Inverter tu kalau kita ubah dalam bahasa Melayu, dia adalah penyongsang. Jadi inverter yang ada dekat aircon rumah tuan-tuan tu tak sama dengan inverter ni. Yang ada dekat aircon kita tu adalah inverter teknologi. Maksudnya dekat dalam aircon tu digunakan teknologi inverter. Tapi yang kita ada ni adalah power inverter. Itulah nama penuhnya dalam solar. Ataupun kita boleh panggil sebagai solar power inverter. Dan sebab tu jugalah saya lebih suka tuan-tuan gunakan istilah yang penuh. Sebagai contoh untuk solar charge controller, ada orang dia tengok solar charge controller, dia takkan panggil solar charge controller, tapi dia akan panggil MPPT. Kalau PWM pun dia tetap panggil MPPT. Dan nama sebenarnya adalah solar charge controller, bukan MPPT. MPPT ataupun PWM tu adalah teknologi yang digunakan dalam solar charge controller tu. Untuk kita nak guna, untuk kita nak pasang inverter ni pun mudah saja tuan-tuan. Dia ada input dan dia ada output.
Okey, bahagian input ni kita akan sambungkan kepada bateri. Kalau inverter kita ni adalah inverter 12 volt, kita kena sambungkan kepada bateri 12 volt. Kalau inverter 24 volt, kita kena sambungkan kepada bateri 24 volt. Tapi kalau bateri kita bateri 24 volt, kita sambung dekat inverter yang 12 volt, inverter ni akan rosak. Jadi tuan-tuan kena tentukanlah sama ada tuan-tuan gunakan sistem 12 volt sebiji bateri ataupun 24 volt dengan 2 biji bateri yang tuan-tuan sambung secara siri. Yang ni adalah untuk sambungan untuk bateri, ada positif dan negatif. Untuk bahagian output pula, dekat sini kita ada 2 universal socket untuk kita sambungkan kepada 3 pin plug. Maksudnya nanti kalau kita nak onkan PTS kita akan sambungkan plug kita dekat sinilah. Inverter ni inverter 12 volt dan maksimum output power adalah 1000 watt. Dan 1000 watt ni adalah maksimum, maksudnya kalau dekat sini kita gunakan 500, dekat sini ada lagi 500. Dan bukanlah sini 1000, sini 1000, tak. Dia adalah kombinasi antara kedua-dua output ni adalah 1000 watt. Jadi kalau dekat sini kita gunakan 300, dekat sini adalah lagi 700 watt. Dekat sini kita ada RS485 untuk monitoring dan dekat bawah ni ada TTL untuk kita sambungkan kepada external monitoring. Tapi tuan-tuan jangan risau sebab dekat dalam inverter ni memang dah ada built-in Bluetooth communication. Jadi kita boleh monitor inverter ni daripada handphone kita melalui Bluetooth. Dekat sini kita ada switch untuk on dan offkan inverter. Dan untuk inverter ni dia special sikit sebab kita ada on, off dan juga eco mode. Kalau peralatan elektrik yang kita onkan tu dia punya penggunaan tenaga adalah rendah, kita boleh masuk dekat eco mode ni. Jadi dia akan gunakan power yang lebih rendah dan kita akan jimatkan penggunaan elektrik. Sebab inverter ni pun dia adalah peralatan elektrik, dia pun akan menggunakan tenaga elektrik juga. Jadi bila kita masuk dekat eco mode, penggunaan power tu adalah lebih rendah, adalah lebih jimat. Dan tak semua inverter ada eco mode ni. Dan dekat sini pula dia ada untuk sambungan ke remote switch. Contoh remote switch ni, katakanlah tuan-tuan gunakan inverter ni dekat dalam van, dalam camper van. Inverter mungkin ada dekat belakang, kita dekat depan, kita nak control. Jadi kita boleh sambungkan external switch. Switch ni kita pasang dekat depan, dekat dashboard. Inverter ada dekat belakang van. Jadi kalau kita nak onkan inverter ni, tak payahlah kita pergi belakang, kita boleh on saja dekat switch yang dekat depan. Inverter ni tuan-tuan sebenarnya dalam kategori smart inverter. Kalau tuan-tuan tengok inverter, kalau untuk inverter 1000 watt ni, harga dia antara 500 hingga 650 ringgit lah. Range harga tu adalah untuk inverter yang betul-betul boleh guna. Kalau kata 1000 watt, tuan-tuan boleh draw 1000 watt. Dan bukannya inverter yang fake macam ni. Saya pernah ceritakan tentang inverter ni. Ini 6000 watt, tapi tuan-tuan bandingkanlah dengan saiz yang 1000 watt ni, memang jauh beza. Tapi dia claim dekat sini 6000 watt. Inilah masalah yang kita akan hadapi kalau kita beli online dekat Shopee. Tuan-tuan akan nampak bersepah inverter yang fake macam ni. 6000 watt, harga 100 lebih, termasuk solar panel, termasuk solar charge controller. Ini jangan beli, tak boleh guna, bahaya, boleh terbakar. Dan video tentang inverter ni tuan-tuan boleh tengok dekat atas ni lah. Saya dah cerita dengan detail apa masalah sebenarnya dengan inverter yang macam ni. Okey, tadi kalau inverter yang betul-betul kita boleh guna, harga dia antara 500 hingga 650 ringgit. Tapi yang ni harga dia 950 ringgit. Jadi apa sebenarnya kelebihan kita gunakan smart inverter ni? Ada setengah dia cakap saya tak perlukan smart inverter lah, saya tak perlu nak monitor dekat handphone. Sebenarnya smart inverter ni bukanlah tujuannya untuk kita monitor dekat handphone saja tuan-tuan. Itu hanyalah sebagai bonus sebab kita boleh monitor voltage bateri, kita boleh monitor jumlah penggunaan tenaga masa tu. Sebenarnya di sebaliknya tu adalah supaya kita boleh kontrol dia punya discharge voltage. Maksudnya kalau inverter yang biasa yang 1000 watt tadi tu, dia memang boleh keluar power 1000 watt, tapi dia punya cut off voltage untuk bateri adalah terlalu rendah. Dia akan draw power daripada bateri sampailah bateri kita rosak. Kalau untuk smart inverter ni, kita boleh set voltage berapa kita nak cut off sambungan antara bateri dengan inverter. Jadi bateri kita takkan rosak. Bateri kita ni kalau kita discharge ataupun kita guna terlalu banyak, lebih daripada 50%, bateri kita akan cepat rosak dan jangka hayat dia akan jadi lebih pendek. Dan bagi saya, walaupun beza harga RM300 tadi, memang sangat-sangat berbaloi tuan-tuan beli smart inverter berbanding dengan inverter yang biasa. Kalau kita tengok pun harga bateri memang mahal dan sistem solar ni yang saya tengok separuh daripada kos tu adalah kos bateri tuan-tuan.
Untuk kita mount inverter ni mudah je, tuan-tuan boleh gunakan self tapping screw untuk kayu. Kita dah siap mountkan inverter ni, dan sekarang ni pula tentang bateri. Betul ke kalau kita gunakan inverter yang biasa yang bukan smart inverter, bateri kita boleh rosak? Jadi sekarang ni kita cerita pula tentang bateri. Bateri yang saya akan gunakan ni adalah bateri jenis AGM, bateri 12 volt dan kapasiti adalah 105 mAh. AGM ni sebenarnya adalah pecahan daripada bateri SLA ataupun sea lead acid battery. Di bawah SLA ni dia ada AGM, dia ada gel. Tapi masalahnya kalau tuan-tuan tengok dekat Shopee, ada nama bateri tu dia akan letak semua sekali SLA, AGM, gel. Dan sebenarnya AGM dan gel tu adalah jenis yang berbeza, jenis material electrolyte yang berbeza dekat dalam ni. Jadi kalau AGM, gel, gel. Dia tak sama. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan macam mana boleh dengan sebiji bateri tu, nama dia adalah gel, dia adalah AGM, semuanya dia. Itu salah satu tanda yang bateri tu memang fake lah. Dan lagi satu, untuk bateri SLA ni dia ada dua. Satu bateri standby untuk kegunaan UPS dan lagi satu adalah bateri deep cycle. Deep cycle ni lah yang kita boleh gunakan untuk sistem kuasa solar. Dia bateri ni tak sama walaupun jenama yang sama. Tiap bateri dibuat untuk tujuan berbeza dan sama jugalah kenapa bateri kereta tak sesuai untuk solar. Tu pun dah ada video sebelum ni saya dah ceritakan kenapa jangan sesekali tuan-tuan beli bateri kereta untuk sistem kuasa solar. Kecualilah bateri tu memang dah ada, tuan-tuan nak cuba-cuba, nak try dulu, boleh guna. Tapi janganlah tuan-tuan bazirkan duit beli bateri kereta, beli bateri lori untuk gunakan dengan sistem kuasa solar. Kalau benda dah ada, tak apa, boleh guna. Kalau baru nak beli, belilah bateri lithium. Kalau tak mampu beli bateri lithium lagi, belilah bateri AGM. Ni adalah salah satu contoh bateri AGM yang betul-betul deep cycle dan memang sesuai untuk digunakan untuk sistem kuasa solar. Okey, tadi saya dah bagi tahu tuan-tuan, kalau kita gunakan inverter yang biasa yang bukan smart inverter, kita tak boleh set dia punya cut off voltage. Jadi apakah kesannya kepada bateri kita? Kalau kita tengok dekat sini, ni adalah spec sheet untuk bateri ni daripada Lioch. Kalau kita tengok dekat sini, depth of discharge ni, kalau kita gunakan sampai 80% daripada kapasiti bateri setiap hari, maksudnya kita charge, kemudian kita gunakan sampai 80%, dia punya charge cycle cuma 600 charge cycle. Satu charge cycle ni maksudnya satu kali kita charge sampai penuh dan kita gunakan, itu adalah satu charge cycle. Kalau kita dapatlah 600 charge cycle saja, bateri cuma boleh bertahan dalam 2 tahun. Tapi kalau kita guna sikit saja, sebagai contoh kita cuma guna dalam 30% saja, kita akan dapat dekat 2000 charge cycle. Maksudnya bateri ni akan tahan lama lah, mungkin 4 ataupun 5 tahun. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan gunakan dengan inverter yang biasa yang bukan smart inverter dan tuan-tuan tak boleh nak set dia punya cut off voltage ni, mungkin bateri tuan-tuan tak akan bertahan sampai setahun pun, tak akan sempat sampai setahun, bateri dah akan rosak. Dan untuk kita set percentage kita punya discharge ni adalah berdasarkan voltage. Sebab itulah penting kita kena cari inverter yang kita boleh set dia punya cut off voltage. Okey tuan-tuan, ini adalah state of charge untuk bateri AGM ni. Untuk bateri AGM ni, kalau kita test dengan meter kita dapat 13 volt, bermaksud bateri tu dah full charge 100%. Kalau kita test dapat 12.05, bermaksud kapasiti yang tinggal adalah 50%. Kalau kita nak bateri ni bertahan lebih lama, kita dapat charge cycle yang lebih banyak, kita akan cut off lebih awal. Sebagai contoh, kalau kita set cut off pada 12.5 volt, kita akan set dalam inverter ni nanti, bermaksud kita cuma gunakan 20% saja daripada kapasiti bateri dan bateri akan bertahan lebih lama. Dan mungkin boleh kita akan dapat dalam 2000 ataupun 2500 charge cycle. Lebih kurang dalam 5 ataupun 6 tahun lah. Jadi untuk ni saya akan set dalam inverter ni, saya nak draw cuma sampai 30% saja. Maksudnya saya akan gunakan 30% saja daripada kapasiti bateri daripada 105 mAh ni. So dalam inverter ni nanti saya akan set cut off voltage adalah 12.3 volt. Bila inverter ni dah detect nanti voltage bateri ni cuma tinggal 12.3 volt, apa yang berlaku? Inverter ni masih hidup tapi dia tak akan produce lagi power untuk kegunaan kita. Maksudnya bahagian AC output ni tak akan ada power lagi. Cuma hanya akan draw power untuk hidupkan inverter saja. Dan kemudian bila kita dah full charge balik, kita dah charge balik bateri ni sampai certain voltage, dia akan activate balik, kita akan dapatlah power output daripada inverter ni. Dan ini semua secara automatik dan kita boleh set, sebab inilah kelebihan smart inverter.
Itulah kelebihan smart inverter dan saya rasa tak rugi kalau tuan-tuan belanja lebih RM300 untuk dapatkan smart inverter macam ni. Kalau tak nanti belum sampai 2 tahun tuan-tuan dah kena tukar bateri. Untuk kita nak sambungkan antara inverter dengan bateri ni, kita perlukan kabel dan kabel yang kita perlukan adalah kabel jenis DC. Kita tak boleh guna kabel AC ataupun kabel yang kita guna untuk wiring rumah tu untuk DC. Yang tu tak boleh. Kabel tu hanya untuk AC. Sekarang ni sambungan kita adalah sambungan DC, jadi kita kena guna kabel DC. Selain daripada kabel, lagi satu benda yang kita perlukan adalah DC breaker. Ini adalah kabel DC 6AWG dan yang ni pula adalah DC breaker 150A. Saya nak share dengan tuan-tuan macam mana cara sebenarnya kita tentukan saiz kabel dan juga saiz breaker ni. Maksimum output power daripada inverter tu adalah 1000 watt. Sebelum saya cerita pasal kabel ni, pernah juga orang tanya, "Bang, kenapa nak pakai kabel yang besar? Nanti dia akan draw current yang tinggi. Current yang lalu kat kabel tu ada lebih tinggi sebab kabel besar." Sebenarnya itu salah tuan-tuan, terbalik sebenarnya. Okey, load ni ataupun peralatan dia akan draw current berdasarkan keperluan. Contohnya kalau dia punya maksimum output adalah 1000 watt, dia akan draw current untuk 1000 watt saja. Jadi kalau tuan-tuan pakai kabel yang lagi besar, lagi bagus sebab kabel takkan panas dan takkan terbakar. Jadi sekarang ni kita punya maksimum output daripada inverter ni adalah 1000 watt. 1000 watt ni adalah hasil darab, okey, ni formula dia, power sama dengan I kali V. I ni adalah current berapa M tu. Kemudian yang ni voltage. Voltage adalah voltage bateri. Okey, 1000 dan voltage kita adalah 12 volt. Jadi dekat sini bolehlah kita cari nilai current. Okey. So current kita ataupun I adalah 1000 bahagi dengan 12. Kita akan dapat 83.33 M. Inilah nilai current yang akan lalu dekat kabel tu semasa kita gunakan inverter ni pada power maksimum 1000 watt. Jadi kalau kita nak draw power maksimum sampai 1000 watt, kita kena pastikan kabel yang kita nak guna tu mampu untuk carry current ataupun untuk bawa current 83 M ni. Tapi untuk keselamatan, supaya lebih selamat, kita tak akan ambil ngam-ngam 83 M ni. Kita akan gunakan kabel yang lebih besar. Setakat ni kita dah tahu dah, kalau kita guna maksimum sampai 1000 watt daripada inverter tu, current yang akan lalu dekat kabel adalah 83.33 M. Adakah akan tepat 83 M? Tak tuan-tuan, biasanya dia akan lebih lagi sebab inverter ni pun dia akan gunakan power untuk diri dia sendiri, untuk dia hidup. Maksudnya untuk dia hidup, belum ambil kira lagi masa dia nak buat kerja, nak tukar power daripada bateri kepada AC 230 volt. Jadi kebiasaan dia akan lebih daripada 83 M ni. Jadi cara yang saya gunakan untuk tentukan saiz kabel ni, apa yang saya buat, saya ambil nilai current ni 83.33 M ni, saya darab dengan 1.5. okey. Jadi kalau kita ambil 83.33 ni darab dengan 1.5, ada orang dia darab dengan 1.2, 1.3, tapi saya nak lebih selamat, saya darab dengan 1.5, lebih besar. Jadi kita akan dapat bukan dalam 124.995 M. Okay. Jadi kita kena cari kabel yang boleh bawa current sampai 100, kita genapkanlah 125 M. Kabel yang boleh bawa current sampai 125 M. Untuk kabel 6AWG ni ataupun 16mm ni, kalau tuan-tuan search dekat internet, ada kilang dia beritahu 80 M maksimum. Ada dia beritahu 125. Ada kilang dia kata 200 M. Jadi, kadang-kadang kita tak tahu mana satu yang betul dan benda tu sebenarnya bergantung kepada manufacturer ataupun kilang yang buat kabel tu. Kepanjangan ataupun panjang kabel ni pun mainkan peranan juga. Kalau kita gunakan kabel yang terlampau panjang, resisten akan meningkat, kabel akan cepat panas. Dan sebab tu untuk saya sendiri pun, untuk pemasangan saya, kabel DC saya tak akan gunakan lebih daripada 1 meter. Dan untuk hari ni, untuk sambungan antara bateri dengan inverter ni, kita cuma perlukan kabel panjang 60 cm saja. Itu pun sebenarnya dah cukup. Kita tak nak guna kabel yang terlampau panjang. Lagipun kalau kabel panjang, kos kita pun akan lebih tinggi lah. Jadi sebenarnya untuk 60 cm pun dah cukup dah untuk tuan-tuan buat sambungan antara inverter dengan bateri. Tentang sampai tak sampai tu, itulah bergantung kepada layout ataupun susunan yang kita buat antara bateri dengan inverter lah.
Jadi saya rekomenkan tuan-tuan, kita jangan guna terlampau panjang sangat, kecuali memang dah tak boleh nak elak, baru kita ambil yang panjang sikit lah. Tapi panjang pun jangan lebih daripada 2 meter lah. Lagi pendek, lagi bagus. Kos pun lebih rendah. Dan untuk tuan-tuan dapatkan kabel, inverter, breaker, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. So untuk ni kita akan gunakan kabel 6 AWG, panjang cuma 60 cm saja. Tapi untuk video ni hari ni, saya akan gunakan kabel panjang 60 cm, tapi hanya dengan breaker 80M saja. Pasal apa pula dah? Tadi suruh beli kabel dengan breaker 150M, tapi dia sendiri guna 80M. Berdasarkan info yang saya dapat daripada kilang yang buat kabel ni, diorang dah buat test, diorang draw current dengan menggunakan kabel ni sampai 200M. Bila draw sampai 200M, kabel ni dah mula terasa panas tapi belum terbakar lagi sebab insulation ataupun penebat pada kabel ni dibuat daripada soft silicon dan suhu maksimum adalah sampai 200 darjah Celsius. Dan selain daripada tu, kelebihan kabel yang menggunakan soft silicon sebagai insulator ni, kabel ni lebih fleksibel kalau kita bandingkan dengan kabel yang dibuat menggunakan PVC. Bila kabel ni lebih fleksibel, mudahlah kita nak buat pemasangan, kita nak bengkok sana, nak bengkok sini, mudah. Dan hasil daripada testing tu, dia orang recommend untuk penggunaan current di antara 145M sampai 160M saja. Jangan lebih daripada tu. Terutama kalau kita nak gunakan secara berterusan. Maksudnya kita nak draw current yang tinggi untuk tempoh masa yang lama, tempoh masa yang panjang. Jadi untuk kabel 6 AWG ni, kita jangan lebih pada 160M. Dan kelebihan kita dekat sini sebab kita gunakan kabel yang lebih pendek, jadi risiko kebakaran tu dapat kita elakkan. Dan kenapa saya gunakan breaker 80M ni? Sebab kabel ni memang dah siap dah. Saya dah guna sebelum ni untuk testing barang-barang lain. Saya gunakan breaker 80M. Jadi kalau nak buka kabel baru, nak potong, nak pasang breaker ni, sayanglah kabel masih baru, masih dalam plastik. Jadi saya gunakan kabel yang sedia ada saja. Dan salah satu sebab yang penting, saya memang takkan draw maksimum sampai 1000 watt daripada inverter ni. Kebiasaannya saya cuma akan gunakan separuh saja. Kalau inverter tu 1000 watt, saya akan gunakan 500 watt saja. Dan sebenarnya tuan-tuan, 500-600 watt tu memang dah cukup besar dah. Terutama kalau tuan-tuan nak pasang inverter ni dalam camper van ataupun dalam 4x4 tuan-tuan untuk dapatkan AC power. 1000 watt ni memang dah sesuai sangat dah, tak payah besar sangat. Sebab kita dalam camper van ni, kita ada limited resources. Kalau dekat rumah tak apa, petik topi tengah menyala. Tapi situasi kita dalam camper van ni, sumber kuasa kita adalah pada bateri. Takkanlah kita nak penuhkan van kita tu dengan bateri saja. Kita pun nak bawa barang lain juga, nak bawa barang camping. Kalau kita gunakan power sama macam kita guna dekat rumah, van kita tu nanti penuh dengan bateri saja tuan-tuan. Jadi saya memang rekomenkan tuan-tuan kalau untuk camper van, van yang kecil, kereta 4x4, 1000 watt ni pun dah mencukupi, tak payah besar sangat. Ini kabel yang dah ada breaker tadi, kita akan buat sambungan. Saya akan sambungkan dulu bahagian negatif. Negatif warna hitam, positif warna merah. Biasanya kalau untuk inverter yang 1000 watt ni memang dia akan gunakan jenis yang macam ni, knob macam ni. Kalau yang 2000 watt dia akan gunakan bowl dan nut lah. Kemudian untuk kabel positif yang ada breaker tadi, kabel positif ni saya belum sambungkan lagi. Kalau kita onkan breaker, kita sambung kepada bateri, dia akan berlaku spark. Sebab apa berlaku spark? Itulah kita panggil sebagai inrush current. Dekat dalam inverter ni ada kapasitor yang besar. Jadi bila kita terus sambung kepada bateri, kapasitor yang dalam inverter ni dia akan draw current yang tinggi. Sebab itulah bila kita sentuh dia, kita akan nampak spark. Jadi untuk atasi masalah spark ni, kita onkan breaker dan kita sambungkan dengan resistor ni. Ini kita bagi sebagai pre-charge resistor. Kemudian kita akan sambungkan dulu kepada bateri. So, ni kita tengah charge. Kita tengah charge kapasitor yang dalam inverter ni. Kemudian barulah kita boleh sambungkan kabel ni kepada bateri. Tapi sebelum buat sambungan, offkan dulu breaker. Baru kita buat sambungan. Jadi dah hujan. Peralatan solar ni tak boleh kena hujan. Kecuali solar panel. Solar panel tak ada masalah kena hujan. So kita kena bawa masuk balik. Malam ni kita sambung lagi dengan Bluetooth connection untuk membolehkan kita nak set low voltage cut off untuk bateri ni dekat dalam inverter ni. So saya akan onkan breaker. Inverter kita onkan. Untuk kita nak set up Bluetooth connection ni mudah saja tuan-tuan. Sama macam kita set up Bluetooth connection dengan peralatan ataupun device-device yang lain. Sebagai contoh macam kita punya Bluetooth speaker ataupun Bluetooth headset, konsepnya sama.
Cuma untuk ni kita kena install dulu apps daripada SRNE. Jadi kita pergi ke Play Store, kita search SRNE Monitoring. Software ni free dan kita install. Open. Okey, dia memang selalu akan ada update untuk software ni. Tuan-tuan just update saja. Setiap kali update tu akan ada lah feature-features baru, feature-features tambahan daripada SRNE. Dan semuanya percuma tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita dah boleh mula add kita punya inverter ni ke dalam apps ni dekat phone kita. So kita klik add it now. Allow. Okey, kita dah connected. Kat sini kita boleh nampak voltage bateri sekarang ni 12.8 volt. Sekarang ni inverter kita dalam keadaan on. Kalau kita nak off, kita boleh tekan je button off ni. Ataupun kalau kita nak masuk eco mode, kita boleh tekan button eco mode. Sekarang ni dah shut down. Untuk kita on, kita tekan saja pada on dan inverter ni akan on lah. Sekarang ni kita tak sambung dengan load. Kalau kita sambung dengan load, kita akan boleh nampak lah berapa persen yang kita gunakan daripada 1000 watt. Dan cerita pasal 1000 watt ni, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya dengan 1000 watt ni apa yang kita boleh on kan. Sebagai contoh, untuk lampu Kalimantan jenis LED ke atas ni, lampu ni cuma 20 watt. Kita ada 1000 watt. Jadi kalau 1000 watt bahagi dengan 20, bermaksud dengan satu inverter 1000 watt ni, kita boleh onkan 50 lampu Kalimantan ni. Dan sekarang ni kita nak set over discharge cut off. Daripada sini kita pergi dekat setting dekat atas ni. Kemudian kita tengok bahagian bateri ni. Dekat sini ada tunjuk over voltage punya value, over voltage recovery dan juga over discharge recovery voltage dan lagi satu over discharge voltage. By default adalah 10.8 volt. Kalau tuan-tuan refer balik dengan kita punya state of charge untuk bateri AGM ni, kalau 10.8 volt ni memang dah terlalu rendah tuan-tuan, dah masuk dekat bahagian merah tu dah. Dan kalau tuan-tuan beli inverter biasa yang bukan smart inverter, inilah default value untuk over discharge voltage, 10.8 volt. Untuk ni kita akan tukar, kalau kita nak discharge cuma 30%, kita akan set pada 12.3. Kalau 50% adalah 12.05. Ini hanya sebagai contoh. Katakanlah saya nak discharge setakat 12.3 volt saja. Kita klik pada over discharge ni. Dekat sini kalau kita cuba naikkan, kita takkan dapat 12.3. Kita kena naikkan dulu over discharge recovery voltage. Kita kena naikkan ini dulu, baru kita boleh adjust over discharge. Ini saya letak pada 12.8. Okey, dekat sini barulah kita boleh naikkan sampai 12.3 volt. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni, bila voltage bateri ni turun kepada 12.3, kita takkan dapat output dekat bahagian output dekat inverter ni. Tapi bila bateri kita dah mula charge balik dengan menggunakan solar panel ataupun charger bateri, dia sampai saja 12.8 volt, dia akan enable balik inverter ni untuk bahagian output. Jadi maksudnya kita akan dapat baliklah power AC daripada inverter ni. Dia ada dua, satu over discharge voltage dan lagi satu over discharge recovery voltage. Kedua-duanya kita boleh set. Okey, inverter sekarang ni dalam keadaan on. Apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak cuba untuk hidupkan secara serentak peti ais dan juga penapis air ni. Kedua-duanya ada kompresor. Jadi, sebab itulah saya buka dulu pintu peti ais ni dan saya matikan dulu penapis air ni. Sebab saya nak nanti masa kita on, saya nak kedua-dua kompresor ni running. Bila kompresor running, masa ni dia akan draw power yang tinggi. Dan lagi satu, apa yang saya buat, saya dah turunkan over discharge limit untuk bateri ni. Sebab kebiasaannya bagi bateri AGM ni, voltage drop memang sangat ketara. Jadi sebab itulah untuk test ni saya terpaksa turunkan over discharge limit. Dan sebab tu juga lah tuan-tuan, saya akan buat video yang khas tentang bateri dan banyak lagi benda yang kita kena ambil tahu tentang bateri ni. Jadi untuk ni kita akan cuba untuk onkan peti ais dan juga penapis air ni secara serentak. So, dekat sini kita akan tengoklah berapa dia punya power draw. Sekarang ni 257. Dan sebenarnya antara peti ais dengan penapis air ni, yang paling tinggi menggunakan elektrik adalah penapis air ni. Dan voltage saya tengok dah turun pada 12.2 volt. Sebab tu saya cakap tadi, bateri AGM ni voltage drop memang sangat ketara kalau kita nak bandingkan dengan bateri lithium. Tapi yang tu kita akan cover dalam video lain nanti. Okey, tuan-tuan pun dah tengok tadi
Walaupun hanya dengan inverter 1000 watt ni tak ada masalah untuk kita hidupkan PTI, nak hidupkan water purifier kuku tu serentak pun tak ada masalah. Sebab sebenarnya 1000 watt ni memang agak tinggi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak gunakan inverter ni untuk rice cooker pun tak ada masalah. Sebelum ni pun saya pernah buat video perbandingan antara rice cooker menggunakan AC dengan rice cooker menggunakan DC. Dan berdasarkan test tu kita tengok rice cooker yang menggunakan AC ni power hanya 600 watt saja. Itu rice cooker yang kecil lah, saiz 6 liter. Cukuplah untuk saya satu keluarga ni. Dan masa yang diperlukan untuk masak hanyalah 15 minit saja. Dan sebut tentang masa ni, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, sebenarnya dengan inverter 1000 watt, bateri sebiji ni berapa lama kita boleh on kan, berapa lama kita boleh guna. Dan untuk soalan tu, saya tak boleh jawab dalam video ni sebab video kini fokus kita adalah pada inverter. Dan kalau tuan-tuan nak tahu berapa lama kita boleh gunakan inverter ni dengan bateri yang kita ada, itu kita kena tunggu video tentang bateri nanti. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam tak boleh tunggu nak tahu juga, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni. Saya dah share berapa lama kita boleh gunakan tenaga elektrik daripada sebiji bateri ataupun daripada sebiji power station. Untuk video tu tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Dan video tu memang saya cerita dengan detail berdasarkan bateri yang saya ada dalam video tu. Untuk video ni, kalau tuan-tuan nak tahu 1000 watt ni boleh hidupkan apa, yang tu saya boleh share. Tapi tentang bateri berapa lama kita boleh gunakan adalah berdasarkan kapasiti bateri. Dan memang kita akan ada video khas nanti tentang bateri saja. Dan untuk next video mungkin saya akan share dengan tuan-tuan tentang solar charge controller. Macam mana kita nak charge bateri ni dengan menggunakan solar panel melalui solar charge controller. Dan untuk solar charge controller kita akan ada dua. Satu yang biasa dan lagi satu solar charge controller MPPT plus DC to DC saja untuk kita charge bateri dengan menggunakan alternator yang ada dalam kereta. Jadi nampaknya tuan-tuan sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Pelik Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.